saya nak tanya juga Saudara Razif berkenaan yang dah diulas oleh, nak minta pandangan Saudara Razif lah berkenaan apa yang diulas oleh Saudara Firdaus tentang, tapi saya nak bawa kepada Sabah pula. Rakan-rakan di warisan sendiri. Macam mana setakat Saudara Razif rapat dengan mereka? Banyak orang tanya-tanya kenapa warisan ini? Mungkin saya tak pasti sama ada ia warisan atau presiden saja, tapi saya mengikut laporan warisan. Maka bagaimana warisan ini begitu confident, begitu yakin dengan kepimpinan Tun Mahathir selepas apa yang berlaku terhadap PH sebelum ni yang menyusahkan seluruh negara. Dia letak jawatan tanpa berbincang dengan PH, menyebabkan jatuhnya kerajaan PH, naiknya kerajaan Kitul bersama gerombolan khianat ni semua. So, mengapa dinamik warisan ni sangat, bagi saya sangat pelik, masih lagi konsisten mengangkat Tun Mahathir. Apa mungkin cerita-cerita yang mungkin Saudara Razif boleh kongsikan sikit? Ini soalan orang ramai ni, kenapa Syafiq Apdal nak sangat Mahathir ni? Itu soalan biasanya lah. Mungkin Saudara Razif boleh kongsi sikit kot. Apa yang ada info? Mereka dari acuan yang sama. Oh, mereka dari acuan yang sama, baru keluar dari acuan tu, lepas tu bersama dengan wadah masing-masing. Tapi macam mana pun kembali kepada cerita asal, dorang dari acuan yang sama. Jadi kita tahu Syafiq Apdal memang dari dulu boleh dikatakan sebagai orang Tun. Orang Tun. Jadi kita tidak heran. Kalau mau kata itu keputusan warisan ni saya tengok saya sendiri ada bercakap secara pribadi dengan beberapa pemimpin mereka yang saya tidak boleh sebut nama, dan ada beberapa daripada mereka ingin Datuk Seri Anwar. Sebab dorang nampak sendiri, dorang sedar, dorang tahu akan perjuangan Datuk Seri Anwar, dan dorang mengambil contoh daripada parti kita yang berbilang kaum ni untuk membentuk warisan di Sabah yang dikatakan juga parti berbilang kaum untuk negeri Sabah. Warisan ni merupakan parti berbilang kaum. Warisan bukan parti Melayu. Sebab Melayu adalah minoriti di Sabah ni. Kawasan Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, lokal Sabah, bukan kawasan Melayu. Itu kena faham. Tapi macam saya kata tadi, mereka dari acuan sama. Jadi dia tetap akan menyokong Tun walau macam mana pun, dan beberapa pimpinan tu ada bagi tahu mereka sokong Datuk Seri Anwar untuk naik sebagai Perdana Menteri. Namun walau bagaimanapun dorang tetap kena akur dengan keputusan presiden, sebab presiden mereka yang mau Tun untuk naik semula sebagai Perdana Menteri. Sebab mungkin dia sudah terbiasa dengan di bawah pimpinan Tun. Dan waktu dia keluar pun, Tun pun keluar parti pada waktu itu kan. Yang satu membentuk Bersatu dan yang satu pula membentuk Warisan. Nah, itu yang saya nampak lah kenapa. Tapi Warisan sepatutnya mereka perlu fikir lebih jauh. Kita buat satu gabungan Pakatan Harapan Plus. Macam Saudara Firdaus sebut tadi, kita buat Pakatan Harapan Plus. Tapi yang menjadi Perdana Menteri adalah Plus. Dan yang dipilih menjadi Perdana Menteri pula seorang yang tidak ada parti. Kalau istilah kami di Sabah, kami sebut sebagai stateless. Tidak ada negara. Kita tidak sebut homeless. Sebab di Semenanjung banyak homeless, tapi di Sabah banyak stateless. Jadi istilah kita pakai stateless. Beliau stateless, dia tidak ada parti. Malah rayuan mereka tadi pun sudah diputuskan telah ditolak. Bermaksud keahlian mereka sudah gugur. Jadi untuk mereka naik kepala tu adalah sangat tidak sesuai lah. Dan Pakatan Harapan ni adalah satu gabungan yang kita sudah cukup bertolak ansur. Macam Saudara Firdaus cerita sendiri, malah yang di Pertuan Agong pada ketika itu pun telah menawarkan pada Datuk Seri Wan Azizah jika ingin menjadi Perdana Menteri. Tapi beliau tetap dengan janji. Kenapa perlu dorang tolak janji itu kan? Jadi bagi saya macam tidak perlulah kita teruskan dengan mandat rakyat. Sebab soal Perdana Menteri, soal ahli politik semua ni adalah soal rakyat. Itu yang lebih penting. Mandat yang diberikan oleh rakyat. Rakyat mengundi, memilih Pakatan Harapan untuk membersihkan negara. Pertama tentulah untuk menolak Barisan Nasional pada ketika itu. Tapi atas janji-janji yang diberikan. Walaupun sebelum ni, Perdana Menteri kita sebelum ni telah menyatakan bahawa manifesto itu bukan kitab suci. Tapi macam mana pun kita perlu tunaikan. Di situ pun sudah kita gagal.
Jadi apatah lagi dalam soal serah kuasa nih. Jadi bagi saya kita perlu kembali kepada mandat rakyat. Mandat rakyat, oke. Kita angkat Tun sebagai Perdana Menteri sementara, lepas tu serah kuasa kepada Anwar. Jadi seperti yang saya sudah sebut tadi, bila Tun sudah letak jawatan, kenapa perlu dia lagi mencadangkan diri dia? Dan Syafiee sepatutnya beliau perlu fikir. Beliau perlu menyokong kita sebab takkan beliau mau sokong dengan Perikatan Nasional yang terang-terang korup. Sekarang ni dalam proses membeli wakil-wakil rakyat dia. Malah ada pemimpin dia, Datuk Peter Anthony, sekarang telah diseret ke mahkamah, didakwa atas salah guna kuasa rasuah dan sebagainya. Sedangkan pada waktu yang sama, Musa Aman telah bebas. Mungkin ada beberapa lagi pemimpin UMNO Sabah kemungkinan akan bebas. Termasuklah saudara kita Bung Mokhtar. Itu kita tidak tolak kemungkinan itu. Dan Syafiee sepatutnya dia berfikir lebih ke arah itu. Jadi macam mana cara dia untuk mengelak semua itu berlaku adalah dengan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sokong kita bentuk satu kerajaan, selamatkan negara ini. Itu adalah cara dia. Seperti mana keadilan sanggup bekerjasama dengan mereka untuk membentuk kerajaan negeri. Kita sanggup bersama mereka membentuk kerajaan negeri. Kenapa dorang mau demand lebih-lebih dengan kita untuk membentuk kerajaan pusat? Yang sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan negara ini. Itu dari pandangan saya. Menarik apa yang dia dah dibangkitkan oleh saudara Razif sebentar tadi tentang proses proses dinamik yang berlaku dengan kawan-kawan di Sabah dengan warisan dan sebagainya. Sebenarnya ada perkara yang orang kat luar tentang keadilan ni. Ramai yang menerjang ataupun menerajang sosok Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan nak puji Presiden sangat ni, tapi saya kena cerita yang betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orangnya, setia kawannya, siapa yang berani komplain kan? Siapa yang berani komplain tentang setianya dia kepada pakatan? Mana-mana pakatan, sewaktu PAS satu ketika dulu menendang, memerli, menghina, bukan saja beliau, menghina isteri beliau, tapi beliau masih lagi tetap cuba menjalinkan hubungan, cuba membentuk persahabatan melalui saluran yang ada. Presiden PAS tak nak jumpa beliau atau orang lain pergi bincang. Begitulah sikap Presiden Keadilan. Begitu juga sikapnya sekarang. Tapi orang di luar sana, kawan-kawan perlu faham bahawa isu mengangkat Mahathir sebagai PM ni bukan semata-mata isu Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang. Dia dah menjadi isu keseluruhan kepimpinan keadilan. Datuk Seri yang kat luar menekan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kat dalam pun kami sendiri, anak muda, anggota parlimen pun sama-sama juga menekan beliau, mengatakan supaya kita mengambil pendirian yang agak, kita kata lebih tegas dalam isu ni. So beliau berada di tengah-tengah. So ini yang saya rasa, kalau saya rasa lah ikut jiwa Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalaulah ikut jiwa beliau, pengkhianat-pengkhianat yang mengkhianati keadilan pun masih beliau beri maaf dalam keadilan ni, masih lagi beliau berikan peluang dalam keadilan ni. So silap-silap beliau dah pun lepaskan kepada Tun, tapi sebab kita kata tak boleh, kena fikir. So beliau mengambil satu pendirian ataupun posisi yang sukar dalam keadaan sekarang. Cuma kita kena berlaku adil lah. Ini harapan kita kepada kawan-kawan kat luar sana, kepada rakan-rakan sahabat. Kena berlaku adil juga. Jangan ditekan, jangan dihempap kami ini dari atas dan bawah. Mata-mata nak beri keputusan tanpa menghormati apa juga pengalaman ataupun keperitan yang telah dilalui oleh parti keadilan rakyat ni, oleh sosok yang sedang kamu nak angkat sebagai Perdana Menteri ni. Dan juga unik juga apabila kita lihat, saya nak komen sikit pasal isu Tun Mahathir minta lagi 6 bulan, minta lagi setahun. Ada orang tanya-tanya, oh Anwar kenapa ni dah, ni untuk kongsi sekejap lah, kawan-kawan mungkin ada tahu isu ni. Tanya, ada sahabat-sahabat daripada Pakatan Harapan dah tanya, Anwar apa lagi you mahu? Mahathir dah mengalah. So kita tanya, mengalah apa? Daripada setahun, dia nak 6 bulan. Kita kata itu bukan mengalah. Itu bukan mengalah. Dan lebih pelik, akhirnya dia terlepas cakap semula, 6 bulan tak cukup. Dia perlukan lebih masa. Sampai orang kuat dia sendiri. Syafiee Abdul kata, lebih dah tu, setahun tak boleh. So, inilah yang menjadi asas selain daripada pengalaman 22 bulan yang lalu, bagaimana pemerintahan Pakatan Harapan yang kita lihat tidak pun mengoptimumkan yang ada, manifesto dipersisihkan, diangkat pula agenda-agenda menteri-menteri yang dipilih daripada kalangan yang tak berkualiti,
dan banyak manifesto yang U-turn ditambah lagi dengan sikap terbaru Tun ni. So kawan-kawan mungkin kena memahami sedikit kenapa keadilan begitu keras yang mengatakan tak boleh dah Tun ni, tak boleh dah Tun ni.